Baik. Kita mulakan kuliah kita malam ni dengan sama-sama baca Alkitab. Biasa ada meja kat sini tu kan? Meja kecil ni, tak ada? Kita mulakan baca kita dengan membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, barang siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya berikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa lifadat wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalat ilal khari ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Semati silakan untuk imam kita. Tak lupa juga yang semuliakan Tuan Bilal. Seluruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa surau dan jamaah muslimin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi tuan-tuan. Setelah kita berehat panjanglah, tangguh pengajian kita ni sekian lamanya, sehingga kan saya pun lupa dengan tuan pun lupa dengan saya. Tak, masing-masing dah lupa tak? Saya tak ingat dah. Betul tak? Tak ada kan? Ingat lagi tak? Macam tu. Tapi tak jumpa lah. Kalau jumpa pun di alam maya lah. Di alam maya FB kan, yang ada join SB
dapatlah tengok. Yang tak join tak adalah, ya. Jadi Allah Ta'ala telah berikan kelampangan pada kita, kemudahan pada kita, insya-Allah. So kita dapat insya-Allah kita sambunglah pengajian kita ni setelah tertangguh ni. Mudah-mudahan kan Allah Ta'ala berikan kekuatan pada kita untuk terus istiqamah dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung hadis yang ke 238, masih dalam bab apa ni? Ta'zimi hurmatil muslimin, membesarkan kehormatan orang Islam dan menyatakan wa bayani hukukihim, dan menyatakan tentang hak-hak mereka lah, hak-hak mereka dan kasih sayang atas mereka dan rahmat atas mereka. Masih lagi dalam bab itu, itulah bab 27, bab ke-27, dan kita masuk pada hadis yang ke-15 dalam bab ni, dan hadis yang 238 dalam kitab ini. So dalam kitab ni dah masuk hadis 238. Dalam bab ini hadis 15. Hadis 15. Panjang dah kan? Sebanyaklah kita dah dengar dah macam-macam hadis ni. So saya harapkan mana-mana kita hadis kita bincangkan dapat jadikan sebagai panduan lah. Panduan dan seterusnya mengamalkan hadis tersebut, insya-Allah. Jadi malam ini kita masuk hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini terima daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala berkata ia ataupun bersabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai akan saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri. So hadis ni ada yang popular lah, popular dan biasalah didengar, diulang-ulang kan, banyak kali kita dengar. Jadi hadis ni nak menyatakan tentang hubungan persaudaraan ukhuwah sesama kita, kan? So maknanya kita kena mencintai saudara kita, saudara se-Islam kita lah. Dia ada saudara ni, ada kerabat pun saudara juga. Kata adik-beradik pun saudara juga. Saudara lelaki seibu sebapa, kan? Saudara lelaki seibu sebapa, adik-beradik. Adik-beradik sama ibu sama ayah. Saudara lelaki sebapa. Kalau saudara lelaki sebapa, maknanya ayah sama mak lain. Ayah sama mak lain. Satu lagi, adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu, mana mak sama, ayah lain, kan? Mak sama, ayah lain. Itu kira saudara lah. Itu mana saudara dalam bentuk kerabat kita, adik-beradik kita kan. Jadi makna saudara ni jauh umum lagi lah, besar lagi. Dalam konteks Islam ni pun saudara seakidah kita. Dia pun syahadah, kita pun syahadah. So masing-masing syahadah. So maka dikira saudara sama Islam. Jadi Nabi SAW berpesan pada kita, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman. Maksud tidak beriman ni tidak sempurna iman lah. Bukan makna dia tak ada iman ada, tetapi naqis. Naqis mana kurang, tidak sempurna. La mutakammil, tidak sempurna iman. Dan hadis ni pun dibincang dalam bab iman. Imam Muslim menyebut dalam bab iman. Okey. Jadi maksud la yu'minu imanan kamil. Maksud tidak beriman ni tidak beriman dengan iman yang sempurna. Maksud dengan ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dicinta pada diri sendiri. Maksudnya minat ta'ati wal mubahah, dalam perkara taat dan dalam perkara yang dibolehkan. Itu maksud cinta dengan saudara tu.
Tidak beriman salah seorang kamu sehingga dia cinta akan saudaranya sebagaimana cinta dia sendiri. So macam mana kita cinta diri kita sendiri, dalam bentuk kita boleh buat taat, kan? Kita boleh buat taat, kita suka buat taat, kita lazim datang ke surau, kita datang ke masjid dan sebagainya, kita lazim berjemaah. So maknanya kita pun nak kawan kita pun macam tu jugalah. Nak juga kawan kita, jiran kita, sahabat kita pun macam tu juga. Tu maksudnya mahyubul nafsi tu, sebagaimana kita cinta ataupun dia cinta kepada dirinya sendiri. Baik, kemudian ifadatul hadis, faedah hadis ini, al-mu'min ma'al mu'min ka nafsil wahidah, fayajibu laha ma yajibu li nafsih min haitsu annaha nafsul wahid, kama fil hadis al-muslimun ka jasadil wahid. Al-muslimun ka jasadil wahid. Min akmalil iman ayyukraha li akhihi ma yukru li nafsih. Gitu. Orang beriman beserta beriman yang lain ka nafsil wahidah, sama seperti jiwa yang satu lah, sama seperti diri yang satu. Fayajibu laha ma yajibu li nafsih, maka wajiblah atas dirinya sebagaimana dia wajib atas diri kepada orang lain. Wajiblah baginya sebagaimana wajib pada orang lain. Min haitsu annaha wahid, nafsu wahid, daripada sekira dianya itu merupakan dirinya satu. Maksudnya antara hubungan dia dengan sahabat tu, dia mengumpamakan macam sebatang tubuh lah, sebatang tubuh. So maknanya kalau sahabat kita tu sakit, kan, sakit perut, tak cukup makan, tak cukup minum dan sebagainya, dalam konteks dia nak buat taat pada Allah Ta'ala, so mana kita pun sama jugalah, sakit jugalah, menderita jugalah, perit jugalah, sebagaimana yang berlaku pada hari inilah, kan. Suasana COVID begini, masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihan. Ada yang lebih segi makanan, ada kurang pada segi makanan. Ada yang ada masih kekal dalam pekerjaan, ada yang tak ada pekerjaan lagi. Baik. Al-muslimun ka jasadin wahid. Orang Islam tu sama seperti jasad yang satu. Min akmalil iman, dan setengah daripada sempurna iman itu ayyukraha li akhihi, bahawa dibenci bagi saudaranya, ma yukrihu li nafsih, sebagaimana dibenci pada diri sendiri. Kalau dibenci dirinya sendiri dalam konteks dia tak buat taat itu, maka begitu juga dia benci saudara itu dalam konteks saudara itu tak buat taat, tak buat taat kepada Allah Ta'ala. So dalam konteks ini mana dia kena bagi nasihat lah, nasihat, dan dia sendiri pun kena berubah. Mana diri sendiri kena berubah sebelum kita merubah orang lain. Baik, seterusnya. Kemudian dalam hadis ni juga sebut, dia kata at-targhib min mahabbatil muslimin ba'duhum ba'da. Dan hadis ini juga merupakan hadis, kalau kita tinjau pada sudut lain, untuk targhib. Targhib mana mempergemarkan, fi mahabbatil muslimin, pada kecintaan orang Islam, sebahagian mereka di atas sebahagian. Ba'duhum ba'da. Ba'duhum ba'da. Macam tu. Kemudian wa murad bil hubbi fil hadis laisa hubbul qalbi faqat, innama hubbul makrun bi husnil muamalat. Jadi maksud dengan cinta di sini, hubbun ini dalam hadis ini bukan makna cinta hati saja, laisa hubbul qalbi. Maksud cinta ini bukan hanya cinta dalam konteks hati saja. Tetapi hanya asalnya cinta ini, kan, meliputi juga bi husnil muamalah, dengan bagus muamalah, bagus pergaulan kita, bagus pergaulan kita dengan sahabat kita, dengan kawan kita tadi. Kerana cinta pun ada dua, kan, ada cinta di mata, cinta di hati lah, kan. Macam-macam pembahagian cinta ni, daripada mata jatuh ke hati, kan. Dia punya kata-kata, kata-kata apa nama tu, Rosli, kan, kata-kata pepatah lah, kan, dari mata cinta ke hati, daripada hati cinta ke mata, apa rasa, kan. Jadi maksudnya cinta ni bukan hanya cinta di hati saja,
Tetapi meliputi kepada cinta dalam konteks husnul muamalah, bagus pergaulan antara hubungan kita dengan sahabat kita, kawan kita lah. Ataupun husnul muasyarah, bagus perbincangan kita, pergaulan kita, hubung kita, cakap kita, akhlak kita dengan dia baik, bagus. Dia pun baik cakap dengan kita, kita pun baik cakap dengan dia. Dan kalau kita ada buat, kawan kita ada buat silap salah sebagainya, so mana kita tegur lah, kita tegur kawan kita. Dalam konteks menegur pula, jangan menegur sehingga boleh menjatuhkan aib orang. Kalau kita menegur orang siapa menjatuhkan aib orang, ini itu bukan nama tegur nama dia. Itu bukan tegur. Kita tegur orang sampai boleh menjatuhkan maruah diri orang tu. Sedangkan hadis sebelum ni sebut, mana orang muslim dengan orang muslim tadi, kita tak boleh menjatuhkan maruah diri dia kan. Menjatuhkan maruah dirinya, tak boleh. Kita kena jaga. Kalau sebutlah hadis sebelumnya, kullul muslim al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim di atas muslim yang lain tadi, haramlah darahnya, haramlah hartanya, mana rampas hartanya, wa irduhu, dan haramlah maruah dirinya. Maksudnya menjatuhkan maruah diri dia. Tak boleh. Haram. Apalagi kalau kita jatuhkan aib orang itu di depan orang ramai, orang lain dan sebagainya. Dalam konteks kita menegur pun ada kaedah menegur, cara menegur. Sebaiknya kita pergi bersemuka dengan orang tu, bawa pergi tempat yang jauh daripada orang lain. So kat situlah kita bagi nasihat, kan? Jadi kat situ kemungkinan besar lebih lebih baiklah macam tu. Lebih meresap pada jiwanya lah, daripada kita menegur orang depan orang ramai. Dengan kita tegur dia, kita tarik tangan dia bawa tempat lain. Bawa tempat lain dan kita tegur di tempat lain kan. Mana one dengan dia kan. Saya rasa itu lebih meresap pada jiwanya berbanding kalau kita tegur orang depan orang ramai, menjatuhkan aib dia, betul tak? Tuan-tuan. Baik, seterusnya. Jadi wa murabil hubbi bil hadis laisa hubbil qalbi faqat. Bukan maksud dengan cinta ini dalam hadis ini laisa hub, bukan cinta dalam sudut hati saja, tetapi hubbul makrunu bil husnil muamalah. Tapi melengkapi juga dalam konteks muamalah. Muamalah, kemudian al-wafa, menunaikan janji. Menunaikan janji, kalau kita ada berjanji dengan kawan kita, so tunaikanlah janji itu. Apalagi kalau janji itu janji yang baik, yang bagus. Baik, kemudian kita masuk hadis yang kedua. Hadis kedua disebut dalam hadis ini, dalam kitab ni hadis yang ke-16. Hadis ke-16 dalam bab ini. Wa anhu, dan daripadanya juga, daripada Anas. Qala Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ansuruhu iza kana mazluman. Ara'aita in kana zaliman, kaifa ansuruhu? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minaz zulmi. Fa inna zalika nasruhu rawahul Bukhari. Atau kama qala Rasulullah. Hadis yang kedua yang kita bincang pada malam ini adalah hadis daripada Anas jugalah. Anas qala berkata, ya qala Rasulullah, Nabi sallallahu telah bersabda, unsur akhaka, bantulah oleh kamu akan saudara engkau. Bantulah kamu akan saudara kamu. Zaliman aw mazlum, sama ada saudara kamu tu orang zalim ataupun kena zalim. Bantulah. Sama ada kawan kita ni orang yang jenis orang buat zalim ke orang lain, ataupun memang dia kena zalim oleh orang lain. So ada dua tu, satu zalim ni menzalim orang lain, yang kedua mazlum, kena zalim. Nabi pesan dua-dua kena tolong. Dua-dua kena tolong. Biasanya kita tolong ni orang kena zalim je, orang yang menzalim apa nak tolong. Tapi sikap Nabi lain, pendekatan Nabi lah lain. Macam tu. Kan? Faqala rajulun, maka berkatalah seorang lelaki, ya Rasulullah, ansuruhu iza kana mazlum. Aku bantu akan dia apabila dia kena zalim.
ara'aita in kana mazluman, ara'aita in kana zaliman, bagaimana pendapat engkau ya Nabi, ya Rasulullah, kalau orang tu yang zalim? Kaifa ansuru, bagaimana aku nak tolong? Nabi salah laki tadilah. Mana lazimnya, kebiasaannya kita bantu orang yang kena zalim, bukan bantu orang yang menzalim. Tapi laki dia tanyalah, laki dia tanyalah untuk lebih jelaskan. Jadi kalau kita tak faham, kita tanyalah. Begitu juga laki-laki tadi, dia tanya untuk mendapatkan penjelasan yang lanjut daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi dia tanyalah, wahai Rasulullah, macam mana aku nak bantu orang zalim ni? Qala, maka Nabi SAW bersabda, tahjizuhu au tamnuhu minaz zulmi. Maksudnya kau tegah dia. Kau tegah dia, kau larang dia, kan? Kau bagi nasihat dia minaz zulmi, daripada buat zalim. Fa inna zalika nasruhu, maka demikian tadilah dikatakan membantu dia. Itu maksud enggak bantu tu. Bukan bantu tu pergi tolong dia pakat, jomlah kita buat sekali dah. Dia nampak kau ni suka zalim orang, jomlah saya tolong. Saya pun nak hentam juga orang ni kan. Jadi sikap macam tu tak elok lah. Dan kita tahulah baginda Nabi SAW pun jenis orang yang pemaaf. Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tahu kan. Tapi banyak kalangan kita ni balas kejahatan dengan kejahatan. Bila kita orang dajal kita pun bongih lah. Kita pun mulalah dajal dia balik. Itulah biasanya sikap kita. Jadi berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah faedah pada hadis ini? Faedah hadis ini, ifadatul hadis, kana mabda' unsur akhaka zaliman aw mazlum yufassiru fi hayatil arab qabla Islam ala zahirihi wa huwa ma i'tadahu minal asabiyah qabliyah wal hamiyah jahiliyah. Wa ja'al Islam wa fassarahu Nabi sallam tafsiran akhlaqiyan ra'i' nakalahu minal hadam ilal bina wa minal batil ilal haqq. Faedah pada ini menyatakan bahawa adalah mabda', makna permulaan. Adalah permulaan kepada kata-kata ataupun lafaz tadi, bantulah kamu akan saudara kamu yang zalim ataupun yang kena zalim. Yufassiru, ditafsirkan fi hayatil Arab, pada menyatakan tentang kehidupan orang Arab qabla Islam, sebelum daripada Islam, sebelum daripada Islam. Ala zahirihi, di atas zahirnya, wa huwa ma'atadahu, iaitulah sesuatu yang melampaui atau menjadi adat bagi mereka di atas sikap as-sabiyah. As-sabiyah kabilah mereka. Kabilah mereka ni di kalangan Arab ni memang dia jenis as-sabiyah. Orang Arab ni, dia ni orang kata puak mana, dia puak mana, ni puak E, puak C, puak D dan sebagainya kan. Dia suku mana? Kan biasa orang Arab dia banyak suku, suku A, suku B, suku D kan, macam-macam suku. Itulah kelaziman lah, kelaziman yang berlaku pada orang Arab. Jadi mereka kebanyakan begitu as-sabiyah, dan menyokong penuh kepada pahaman-pahaman jahiliyah. Kemudian wajah Allah Ta'ala Islam, kemudian Islam pun datang. Islam pun datang. Wa fassarahu Nabi sallam, maka Nabi sallam mentafsirkan akannya tafsiran akhlaqiyan ra'i'. Maka Nabi menjadikan tafsiran itu tafsiran akhlak yang baik. Jadi Nabi membawa pendekatan yang baik, membawa pendekatan yang baik. Kerana sebelum daripada jahiliah ni kata pendekatan lebih itulah, pendekatan lebih itu, suka zalim-zalim, zalim menzalimi, tindas penindas, kan, rompak ni biasalah. Rompak ni biasalah orang Arab. Kan? Apalagi jenis Arab Badui ni. Arab Badui ni suka merompak tengah jalan. Jadi kan, maka Nabi pun keluarkan hadis ni. Unsur akhaka zaliman amazlum. Bantulah sahabat kamu dalam yang zalim dan yang kena zalim. Yang buat zalim dan kena zalim, kita kena bantu. Itu yang jadi persoalan tadi. Laki-laki itu tak tanya, dia nak lebih bayan, lebih penjelasan daripada Nabi, ataupun tafsir dia macam mana.
Apa maksud Nabi cakap ni? Macam tu. Kerana kelaziman mereka ni memang orang Arab ni ada sebahagiannya memang kena tindas. Yang kena tindas ni memang bengkok je lah. Yang biasa kena kata kena rampas ni oleh puak Arab Badui ni kan. Jenis yang perompak ni, yang kena rompak ni bengang lah. Bengang kan, asyik kena rompak kan. Jadi mereka pun berdendam jugalah dengan orang yang merompak tadi. Macam tu. Maka Islam datang kan, cuma macam mana nak menyelesaikan masalah ini, maka Nabi kata doakanlah yang merompak ni, doakan supaya Allah Taala bagi taufik hidayah pada dia lah. Macam tu pada mereka. Ataupun kita minta mereka jangan merompak, kita cegah dia jangan merompak. Macam itulah. Baik. Kemudian hadis ini dinakal daripada hadami ilal bina wa minal batil ilal. Hadis ini dinakal daripada meruntuhkan kepada membina dan daripada batil kepada hak. Hadis ini tujuan hadis tadi daripada meruntuhkan sesuatu kepada membina sesuatu dan daripada kebatilan kepada benih hak. Semana mudah-mudahan dengan hadis ini kita dapat sedikit pendekatan kan. Apalagi kalau seandainya orang kemudian kalau kita lihat konteks orang kena zalim pula. Orang kena zalim pula doa daripada doa mereka itu mustajab. Laisa wa bainahu wa bainah hijab. Tidak ada antara dia dengan Allah Taala itu hijab. Kan ada Nabi sebut tu 3 gulungan yang doa mereka itu mustajab. Betul tak? Yang pertama imamul adil. Imam yang adil. Yang kedua as-shaim. Orang berpuasa sehingga dia berbuka. Dan yang ketiga al-mazlum, orang yang kena zalim. Kerana doa orang zalim ni dia mudah mustajab, mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So janganlah kita buat zalim pada orang yang lain. Yang lain itu buat zalim. Alright. So kalau kita lihat dalam hadis ini, dalam hadis dalam kitab Jawi ni tak sebut hadis ni. Mungkin dia sebut belakang. Tak ada. Yang sebut kita Arab ni. Baik, seterusnya tentang Wa'an Abi Hurairah. Hadis yang ketiga yang kita boleh berkongsi pada malam ni, hadis terima daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah qala, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, hakul muslim al-muslim khamsun. Hak Islam atau Islam itu ada 5. Yang pertama raddus salam. Yang pertama raddus salam, maknanya menjawab salam. Yang pertama menjawab salam. Yang kedua iadatul marid. Yang kedua iadatul marid, mengunjung orang sakit. Mengunjung orang sakit. Dan ketiga itiba'ul janaizir. Itiba'ul janair, mengiringi jenazah. Itiba'ul janair maknanya mengiringi jenazah. Kemudian yang keempat ijabatul dakwah. Ijabatul dakwah memperkenankan permintaan, kata jemputan. Memperkenankan jemputan. Kan? Memperkenankan jemputan. Kemudian wa tashmitul atish, dan yang kelima mendoakan orang bersin. Mendoakan orang bersin. Muttafaqun lain, hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan sabit satu riwayat daripada Imam Muslim juga. Hakul muslim al muslim sittun. Hak muslim atau muslim itu ada 6 pula. Tadi kata 5. Tadi kata 5 kan? Hak muslim atau muslim itu 5. Yang hadis satu riwayat lagi, dia kata pula 6 pula, ada tambah lagi. Apa dia 6 tu tuan? Iza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa dengan dia, maka berilah salam atasnya. Jumpa saja bagi salam. Jumpa bagi salam. Kalau sebut hadis tu, sama ada kau kenal ke tak kenal. Kau kenal ke tak kenal, tapi nampak dia macam Islam kan. Nampak gaya tu macam Islam. Ni kita pun bagi salam lah. Assalamualaikum. Maka dia jawab Waalaikumsalam. Betul tak?
Kemudian wa iza da'aka fa'jibu lahu. Dan apabila dia menyeru engkau, menjemput akan engkau, fa'jibhu lahu, maka perkenankanlah permintaannya. Kemudian wa izan tansahaka fansah lahu. Dan apabila diminta akan nasihat ataupun pandangan daripada engkau, fansah lahu, maka berikanlah pandangan, berikanlah nasihat. Bila ada orang minta pandangan pada kita, so berikanlah pandangan. Tak? Kalau orang tak bagi nasihat tu lainlah. Orang tak ada minta pun dia tiba bagi nasihat, boleh juga, tak masalah kan. Sebaik-baiknya biarlah dia minta pandangan kita. Kemudian wa iza atasha fahaminallah fasyammidhu. Dan apabila dia bersin, maka dia mengucap alhamdulillah. Fasyammidhu, maka kita doakan dia. Yarhamukallah. Wa iza marida fa'udhu. Dan kalau ada sakit, maka ziarahlah. Sakit pergilah ziarah. Cuma adalah adab ziarah. Ziarah orang sakit pun dia ada adab dia. Jangan domin ziarah macam tu je. Apalagi kalau orang tu sakit COVID lah kan. Sakit COVID lagi dah tak boleh ziarah. Ini bukan masa sakit COVID, sakit biasalah. Sakit biasa, maknanya dalam konteks dia boleh dibenarkan ziarah. Doktor kata boleh ziarah, boleh datang tengok, tapi tak boleh ramai-ramai gitu. So mana kita adalah adab ziarah tadi. Kemudian wa iza mata fattabi'hu. Dan apabila dia mati, fattabi'hu, maka ikutlah akan dia. Maknanya iringi dia ke kubur. Kalau sana kita boleh iring lah. Kalau dalam konteks COVID ni memang tak boleh nak iring lah. Tak dibenarkan iring. Itulah tadi tuan-tuan. Mana ada dua riwayat. Pertama kata hak Islam ni 5 je. Yang kedua Nabi kata hak Islam ni 6 pula. Ada 6 pula tuan-tuan. Tak kisahlah 5 ke 6 ke dan sebagainya. So kita cubakanlah mengamalkanlah. Kita buatlah yang terbaik insya-Allah. Jadi ifadatul hadis, apakah faedah pada hadis ini? Raddus salam fardul ain idza kana al-muslim alaihi wahid wa fardul kifayah idza kana jami'an. Menjawab salam itu fardul ain. Kata musannaf ataupun pengarang kitab kata Nushatul Muttaqin ni, syarah Riyadhus Shalihin, dia kata raddus salam fardul ain. Kita jawab salam ni fardul ain. Idza kana muslim alaihi wahid, apabila adalah muslim tu seorang. Bila yang bagi salam seorang dia. Kan? Wa fardul ain fardul kifayah idza kana jami'an. Fardul kifayah apabila ramai. Kalau ramai seorang je jawab, tak perlu semua-semua jawab. Tak perlu semua jawab. Seorang wakil jawablah. Ataupun seorang bagi salam je, tak apa. Kalau jumlah tu ramai. So kalau seorang dengan seorang, so wajiblah kita bagi salam. Kan? Jadi fardhu ain lah. Kalau ramai ni jadi fardhu kifayah pula. Cukuplah seorang wakil lah bagi salam. Baik, kemudian wiyadatul marid sunat. Wa qad tasilu ila al-wujub fi haqqi zawil harham wal jiwar. Wa man kana bi hajatin ila al-musa'adah wal muwasa. Kemudian ziarah orang sakit pula sunat. Waqad tasilu ila wujub, dan ada masanya bersambung sampai pada jadi wajib. Ada masa jadi wajib fi haqqi zawil arham, pada hak kaum kerabat. Pada hak kaum kerabat, adik-beradik kita, saudara terdekat kita, orang dekat dengan kita, keluarga kita. So ziarah tadi dia jadi wajib pula. Kata musannaf. Jadi hukum masa dia sunat je ziarah ni. Tetapi dia jadi wajib fi haqqi zawil arham, pada hak kaum kerabat, wal jiwar, dan jiran terdekat. So dah jadi wajib lah pergi ziarah. Wa man kana bihajatin ila musa'adah, dan orang-orang yang ada mempunyai hajat kepada membantu. Kalau orang tu memang ada jadi hajat nak bantu dia, maka wajiblah pergi ziarah. Tengok tu macam mana keadaan.
Macam mana keadaan, apa yang diperlukan, apa kekurangan dia, apa benda yang kita boleh bantu, kita bantulah. Macam tu. Baik. Kemudian itiba'ul jenazah, dan mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah sama ada kita maksudnya mana memindahkan daripada tempatnya, daripada rumahnya, dan juga kepada tempat sembahyang. Mahalis solah ila makani dafni. Maksudnya daripada rumah dia, daripada tempat dia tinggal tadi, sehinggalah kepada kubur. Atau mahalis solah, ataupun daripada tempat sembahyang ila makani dafnihi, kepada tempat dia dikebumikan. Fardu kifayah, maka hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah, maka cukup seorang. Dan fiqh pun dah bincang kan, dan kita fiqh mana seorang saja mengerja pun ke dah habis dah, selesailah katanya taklif hukum tu pada orang lain. Tapi sebaik-baiknya kita bantu ramai-ramai lah, jangan ada seorang kita tengok kan. Macam tu. Ada suasana yang dibenarkan, SOP yang dibenarkan. Kemudian ijabatud dakwah ila watil ursi bi syurutiha al muqarrarati fi kutubil fiqh wal wajibah. Kemudian memperkenankan permintaan atau memperkenankan jemputan ila walimatul urus, kepada majlis walimatul urus itu bi syurutiha, dengan syarat-syaratnya, muqarrarati, yang ditetapkan fi kutubil fiqh, dalam kitab fiqh itu, wajibatun, itu wajib hukum dia. Mana kita memperkenalkan permintaan orang-orang yang menjemput kita, apalagi dalam majlis itu memang tidak ada benda-benda larang, benda-benda maksiat, benda-benda larang pun tak ada, dan kita dijemput dalam majlis sendiri. So wajibatun, so jatuh wajib. Wajib kita memenuhi permintaan tadi lah. Kemudian wa fi sa'idil walaim sunnatul muakkadah. Tetapi kalau banyak dia punya sa'idil walaim, banyak walimah itu, banyak sangat walimah, sampai 10 walimah hari ni, banyak sangat kenduri. Jadi hukumnya bertukar kepada sunnatun muakkadah, sunat yang ditekankan, sunat yang kuat lah, sunat yang kuat. Kalau seandainya banyak sangat dah, sampai 10 rumah nak kena larang nak pergi 10 rumah ni kan, sampai rumah 10 rumah kan mesti dia suruh makan lah, tu lah macam-macam lah, borak lah macam-macam kan. Jadi bila Nabi ni kalau 10 pun rumah pun boleh lagi lah. Tapi kalau 20 rumah kau tak pesan kan, kau tak hongeh balik ke rumah kan, silap-silap tak sampai rumah, tumbang tengah jalan kan. Takut tumbang tengah jalan. Banyak mana makan macam-macam tapai makan tapai ubi lah, tapai itulah, macam-macam. Hongeh perut tuan-tuan. Jadi wafi sa'ilil walaim, dia kata, dan sabit pada sekalian walimah. Maknanya banyak walimah, banyak sangat walimah, sunnatun muakkadah. Jadi hukumnya sunat muakkad. Baik, kemudian tashmitul atis ba'da ayyahmidallah, kemudian menjawab bersin ataupun berdoa orang bersin itu sesudah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul ulama, berkatalah sebagian ulama, innahu wajibun wujuban ainiyan illam yakun ghairuh. Kata sebagai ulama, dia kata hukumnya wajib ain illam yakun ghairuh, apabila syaratnya tak ada orang lain. Yang ada dia dua orang saja, yang bersin seorang dan yang kena bersin. Yang bersin seorang, yang kena dibersinkan, kan, yang kena bersinkan. Jadi yang kena bersinkan tu jawablah. Kalau yang bersin dia kata alhamdulillah. Maka yang kena bersin jawab apa? Ya rahamukallah. Lepas tu jawab, dibalas lagi, yahdikumullah wa yaslih balakum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah pada engkau dan membaguskan akan keadaan engkau kan. Itu doa daripada dibalas balilah oleh orang yang bersin tadi. Jadi waqala al-ba'd ulama, berkata sebagian ulama, dia kata innahu wajib wujubun ainiyan.
Kata sebagai ulama dia kata hukumnya wajib ain. Illam yakun ghairuh. Kalau tak ada orang lain. Tuan-tuan, tak ada orang lain, yang ada dia dua orang tu je. Wa kifayatun alal jamaah, dan fardu kifayah kalau ramai. Kalau ramai jadi fardu kifayah pula. Cukuplah seorang jawab. Takkanlah semua nak jawab. Okey, seorang yang jawab. Wa qala akhirun, dan berkata sebagai ulama yang lain, dia kata innahu mustahabbun. Berkata sebagai lain kata hukumnya sunat gitu. Ad-dinun nasiha innal tulaq. Dan agama itu adalah nasihat di sisi orang yang menuntut. Kan? Dan kebesaran Islam, kan, dan kecintaan di antara muslim. Ni antara orang kata tadi, orang kata benda-benda yang kita kena tekankanlah. Yang kita kena lazimkan dalam diri kita, makna ciri-ciri muslim tadi. Mana hubungan kita dengan orang Islam yang lain. Mana hak Islam kita dengan Islam lain. Kita dengan adik-adik kita pun ada hak juga. Kita rumah kita, kan, suami isteri ada hak. Isteri dengan kata ayah dengan anak, anak dengan ayah masing-masing ada hak. Begitu juga kawan kita pun ada hak atas diri kita. Salah satu dengan hak kita tu kita jawab salam lah. Jawab salam. Lepas tu kalau dia bersin, kita pun balas dia, kita ucapkan doa pada dia. Macam tu. Bukan kita kutuk dia. Kau ni asyik bersin tak habis. Ini virus ni, banyak buat virus ni. Jadi orang tu dah datang surau, dah tak jadi nak surau. Dah tak jadi nak datang dah. Mula semangat datang surau ni dah. Bila dah bersin banyak kali dia, tu balik dia. Kena kutuk semacam. Tu kan. Itu hak-hak yang kita kena selesaikan dan kita kena tunaikanlah sebaik mungkin, tuan-tuan. Saya rasa tu sajalah, tuan-tuan, 3 hadis lah yang kita dah boleh berkongsi pada malam ini. Itulah hadis berkenaan cinta dengan saudara tadi. Yang kedua, hadis membantu saudara kita yang zalim dan kena zalim. Dan yang keempat, yang ketiga itulah hadis berkenaan hak muslim di atas muslim yang lain. Kalau di sini dia kata apakah pengajaran sebut dalam hadis ni yang kita jauh ini. Dia kata pengajaran pertama, kewajipan yang merupakan sunnah antara sesama Islam ada 6. Pertama, memberi salam apabila bertemu dan jawab salam, itu wajib. Yang kedua, memenuhi undangan. Ketiga, memberi nasihat jika diminta. Keempat, mendoakan dengan ucapan yarhamukallah. Setelah dia bersin, mengucap alhamdulillah. Kemudian yang kelima, melawat orang sakit. Yadatul marid, orang sakit ni pun ada dia punya adab-adab dia. InsyaAllah akan datanglah. InsyaAllah kita akan datang. Seulas pula berkenaan adab. Banyak adab-adab tentang berziarah orang sakit ni. Sebut dalam syarah kata syarah kepada hadis Rasul ini dah. Kemudian yang keenam, mengiringi jenazah ke tanah kubur. Ada hadis menyatakan kalau kita solat sahaja mendapat 1 qirat. 1 qirat. Kalau kita iring sampai kubur, 2 qirat. Kita dapat 2 qirat. Bersamana 1 qirat sebesar pahalanya gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Kalau kita dapat sampai ziarah ke kubur, so pahalanya itu kita mendapat 2 qirat. Ganjarannya sebesar 2 gunung Uhud. Macam tu. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahawa Islam memerintahkan umatnya supaya menjalin dan mengekalkan hubungan sesama mereka sehingga selepas mati. Nampak? Sehingga lepas mati pun kita masih lagi ada hubungan, connection kita dengan saudara kita. Itulah kita mendoakan itulah. Mendoakan kita mana kita masih lagi hubungan dengan saudara kita yang telah pun meninggal dunia. Itu dah cara dia. Wallahu a'lam bissawab wa ila majmu'ah. Sekadar itu perbincangan kita, insya-Allah kita sambung lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan fatai alim. Nawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Tahassanna bi zatil jabarut wa tasamna bi zatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadzal waba wa qina syarra rada wa najina minat ta'ni wa dhul bala
bilutfika ya latif ya khabir ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum. Tekan dulu, tekan ini. Nah, tekan.